guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke Mamax Channel. Pada yang tertanya, kenapa aku make up macam ni? Apa hal dengan Mamak ni? Hari ini aku nak cerita topik ketiga di Mamax Channel, iaitu topik yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dekat bulan ni, iaitu Bulan Hantu. Jeng jeng jeng. Okey, nak basuh make up sekejap. Sembang boleh, jangan taksub. Misteri, aneh, mitos, angker, konspirasi, sejarah. Welcome to Mamax Channel. Dah nampak lebih licin kan kulit aku. Maklumlah, kulit aku ni dia dah macam lagi teruk daripada getah pasir. Kulit aku ni kalau bergeser dengan getah pasir, takut getah pasir tu yang licin dulu. Tapi lepas dia pakai ni, Skintific Alaska Volcano Pore Clear Stick, kulit aku rasa macam belicin, pori-pori lebih ngecik. Sebagai seorang lelaki yang bekerja keras, kita ni sangat terdedah dengan radikal-radikal bebas yang merosakkan kulit kita, lagi-lagi pada zaman penuh dengan pencemaran ni. Dan aku memang faham, lelaki ni tak ada masa lah nak pakai tu, nak sapu tu, nak sapu ni. Tapi Skintific Alaska Volcano Pore Clear Stick ni memang function weh. Senang gila nak pakai, roll, tonyo-tonyo, siap. Tangan pun tak kotor. Kalau nak beli, link ada kat komen. Didatangkan juga dalam flavor mugwort, sesuai untuk kulit berjerawat. So back to topic. Korang perasan tak, setiap tahun pada bulan tertentu, masyarakat Cina terutamanya akan melakukan ritual tertentu dengan membakar colok, bakar duit kertas yang dipanggil duit neraka, ataupun sediakan makanan dekat atas tanah atau tepi-tepi jalan. Bulan ni lah yang dipanggil Bulan Hantu. Mengikut kepercayaan Taoism dan Buddhism, pesta hantu lapar ataupun Zongyuan Festival dalam istilah Taoism ataupun Yuan Pen Festival dalam istilah Buddhism adalah sebuah festival atau pesta yang diadakan pada hari ke-15 pada bulan ke-7 dalam kalender Cina, di mana bulan ke-7 ni lah yang dipanggil Bulan Hantu. Pesta yang diadakan pada malam ke-15 bulan ke-7 ni diadakan sempena untuk meraihkan pembukaan pintu neraka dan syurga mengikut kepercayaan mereka, di mana bila terbukanya pintu ni, diorang percaya hantu-hantu dan roh-roh akan terlepas ataupun berkeliaran ke bumi ataupun dunia manusia untuk mencari makan dan berhibur. Jadi, penganut-penganut agama ni pun percaya dengan melakukan beberapa ritual, mereka dapat mengurangkan kesengsaraan roh-roh dan hantu-hantu ni, mengelak gangguan dan juga sebagai penghormatan kepada ahli keluarga mereka yang telah meninggal. Ada beberapa versi ataupun sejarah tentang bermulanya Yuan Pen Festival ni, tapi antara yang paling popular adalah kisah Mulian. Pada masa dahulu, Mulian ni adalah seorang anak yang baik dan taat, dan dia memilih untuk menjalankan kehidupan dia sebagai sami. Tapi mak dia ni pula tak suka. Jadi mak dia pun cubalah macam-macam perkara untuk menghalang Mulian menjadi sami. Jadi mak dia paksa Mulian makan makanan yang dilarang sebagai sami. Sebagai contoh, makanan yang berdaging. Bukan setakat tu je, mak dia ni pula, perangai dia suka menghina pengemis. Lepas tu dia kelekuk. So bila dia mati, dia telah dihukum menjadi hantu lapar ataupun preta dalam istilah Sanskrit. Mana preta ni adalah hukuman karma kepada mereka-mereka yang di dunia ni, senang cakap, melakukan perkara-perkara yang jahat lah. Orang ni dihukum menjadi hantu yang sentiasa lapar dan dahaga. Sebabkan apabila makanan masuk ke tekak dia orang, makanan tu akan bertukar menjadi arang ataupun api yang membakar. Pada satu hari, Mulian ni dia dapat petunjuk bahawa mak dia dalam keadaan sengsara dekat neraka. Jadi dia pun berdoa kepada Buddha supaya Buddha tunjukkan cara untuk tolong mak dia yang dekat sana. Buddha yang mendengar rintihan Mulian ni pun kemudiannya mengizinkan pintu neraka dan pintu syurga untuk dibuka setahun sekali untuk membolehkan roh-roh untuk berkeliaran ke dunia manusia.
dan juga memberi kesempatan kepada Mulian untuk memberi makan dan minuman kepada roh ibunya yang kelaparan. Buddha juga mengajarkan Mulian beberapa step untuk menyempurnakan ritual pemberian makanan ni. Pertama, makanan atau sajian tu hendaklah disediakan dalam bekas yang bersih. Kemudian Mulian harus membaca mantra sebanyak 7 kali, dan yang terakhir, meletakkan sajian tersebut di atas lantai yang bersih. Ada juga versi yang mengatakan Buddha menyuruh Mulian untuk memberikan makanan kepada sami-sami yang baru habis bertapa pada penghujung bulan monsun yang biasanya jatuh pada hari ke-15 dalam bulan ke-7 kalender Cina. Dengan memberi makanan kepada mereka, Mulian boleh meminta mereka untuk mendoakan kesejahteraan ibunya yang diseksa di dalam neraka Preta. Dengan cara itu, ada versi yang mengatakan roh ibu Mulian yang diseksa dalam neraka ni berjaya dihidupkan kembali sebagai manusia. Ada juga versi yang sebagai anjing hitam dalam keluarga yang baik. So, pada tahun 2023 ni, festival ni akan diadakan pada 30 Ogos. Dan biasanya sepanjang bulan hantu ni, penganut-penganut agama Buddha dan Taoism percaya ada beberapa pantang larang supaya kita tak diganggu oleh hantu-hantu yang berkeliaran pada bulan ni. Antaranya, 1. Jangan kacau alat-alat ritual yang disediakan untuk roh-roh ni. 2. Jangan jemur baju pada waktu malam sebabkan takut hantu-hantu ni akan bertenggek dekat pakaian-pakaian kita. 3. Jangan ubah elok rumah. 4. Jangan bunuh kupu-kupu atau serangga sebabkan diorang percaya hantu-hantu ni juga boleh menjelma sebagai serangga dan kupu-kupu. 5. Jangan pergi kawasan berair seperti sungai, laut, kolam. 6. Jangan ambil gambar ataupun selfie, takut hantu-hantu ni join sekaki. 7. Jangan duduk barisan hadapan semasa upacara getai ataupun opera Cina. Biasanya tempat duduk tu memang dikosongkan sebabkan nak bagi hantu-hantu ni duduk di bahagian hadapan. 8. Jangan pakai pakaian warna merah sebabkan diorang ni tertarik dengan warna merah. 9. Jangan biar pintu rumah terbuka pada waktu malam sebabkan benda ni macam mengundang hantu tu masuk. Welcome hantu buka pintu macam tu. 10. Sebolehnya jangan keluar malam. 11. Jangan tegakkan chopstick dalam mangkuk sebab dia nampak macam colok. 12. Jangan buka payung dalam rumah. Yang ini macam petua orang Melayu. Jangan buka payung dalam rumah, takut dulu masuk. Tapi bagi dia orang, jangan buka payung dalam rumah sebabkan hantu-hantu ni suka tinggal dalam payung. So bila korang buka payung dalam rumah, dia dapat keluar daripada payung tu dan tinggal dekat rumah sekali dengan korang. 13. Jangan bersiul pada waktu malam. Ni pun macam kita punya pantang juga. 14. Jangan potong kuku waktu malam. Dan banyak lagi sebenarnya pantang-pantang diorang ni, di mana zaman sekarang ni biasa tak ramai lah nak ikut sangat. Dan kita juga sebagai umat Islam jangan terlalu taksub dan percaya sangat benda-benda macam ni. Yang baik kita ikut, yang syirik ataupun yang buruk kita tinggalkan. So itu saja cerita tentang topik ketiga aku pada hari ini. Kalau korang berminat dengan video ni, jangan lupa like, komen, subscribe macam biasa. So itu saja. Assalamualaikum dari Mamax Channel.